Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi yang mulia ini, marilah kita memanjatkan kesyukuran Allah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah inayahnya dapatlah kita bersama-sama dalam melakukan, menghidupkan majlis ilmu yang dimasukkan dalam perkara ma'ruf, perkara kebaikan, yang mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran atas perbuatan yang kita lakukan ini sebagai amal soleh kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melihat kepada kitab kita pada muka surat 26 bagi naskah Jawi. Bagi naskah Rumi, muka surat berapa kita tak tahu, nak cari sendiri. Pada bab yang kedua, pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Tengok di situ. Dan hari ini sesi kita cuma satu sesi sampai jam 11.30 sahaja. Dah kita mula pun 10.30 dan kita berakhir 11.30. Besok pula kita akan buat sesi yang kedua. Kita akan maklum lain jam berapa, insya-Allah. Pada grup kita yang belum menyertai grup, boleh komen di live kita ketika ini untuk sama-sama kita menyertai grup agar mendapat ataupun info yang kita dapat ini meratai kepada semua. Jadi sebelum itu, marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kita, pengarang bagi kitab Penawar Bagi Hati ini, iaitulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka berkatalah Tuan Musannif Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia menyatakan pada muka surat 26 kitab kita naskah Jawi ini, Rumi, muka surat tak ada maklumat. Tak apa, saya cari sendiri. Kata Tuan Musannif, bab yang kedua pada menyatakan nak bagi nyata kepada kita, nak bagi terang kepada kita tentang hal apa? Sangat loba, sangat tamak atas berkata-kata. Ketahui olehmu, hendaklah kita ni tahu bahawasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela. Yang wajib atas kita menjauhkannya. Loba berkata-kata ni, banyak berkata-kata ni, ketamakan kita dalam berkata-kata. Kalau tempoh hari minggu lepas kita membicarakan dalam soal tamak makan. Banyak makan penyebab kepada kita takut terlajak pi termakan benda-benda haram, yang mana dengan asbab makan ni telah mencacatkan atau akan memberi kesan kepada cacatnya kita dalam melakukan ibadah ataupun tak sempurnanya ibadah kita. Kadangnya mari rasa tak khusyuk, kekadangnya mari rasa tak senang, kadang rasa malah nak melakukan ibadah. Ini sebahagiannya punca sebab makan. Bahkan terkadang menjadi sebab besar. Sebab besar kita ni malas sebagainya
punca makan. Makan tak tengok halal haram dan sebagainya, tak tengok kesucian, syubhah dan sebagainya, penyebab jadi hati ni pun kotor, nak mendapatkan ilmu kotor. Dalam masa yang sama kita nak beribadah jadi malah, jadi tak rajin. Susah nak dapat taufik hidayah Allah. Kena tengok bab makan. Cara penyucian mereka tu macam mana kita. Tambah kita orang-orang yang belajar orang mengaji bukan kerana nak merendah mereka, tapi kerana kita ni lemah, kita bukan kuat. Dah kita tak kuat mana, kita pergi makan ikut dan pula menyebabkan kita lagi tak kuat untuk menghadapi karenah asbab daripada ibadah itu dengan sebab makan dan sebagainya lagi. Maka hari ini pula kita nak tengok pula atas sebab loba banyak tamak dalam berkata-kata, membanyak berkata-kata. Bahkan ayat Al-Quran pun menyebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Selagi akan datang dihuraikan kepada kita tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi berkenaan ini. Ini sajalah kita nak cerita awal. Bahkan dinyatakan daripada Imam Malik. Imam Malik kata apa? Kullu syai'in yuntafa'u bifadlihi illa al-kalam fa inna fadlahu yadurru. Apa maksud kata Imam Malik ni? Segala sesuatu yang berlebih itu baik. Sesuatu perkara hak lebih-lebih tu, melebih-lebih tu baik. Kecualilah, melainkanlah berlebih-lebihan berbicara. Tu kalau hari tu bab makan ni dalam soal bicara, berkata-kata. Sebab apa Imam Malik kata? Kerana ia membahayakan. Hak lain nak melebih-lebih tak apalah sangat, tak ada masalah lah sangat. Tapi kalau mari je bab berkata-kata lebih-lebih, takut terlajak. Setengah pepatah ada juga sebut, terlebih kain tak apa, kan? Terlebih saih tak apa lagi, terlebih labuh baju tak apa lagi. Jangan terlebih kata, terlebih cakap masalah. Pepatah Melayu kita rajin sebut, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Ini nak kena jaga. Sebab itulah dalam soal ni kita kena berjaga sungguh-sungguh. Kena jaga. Hati-hati elok. Baik. Jadi ketahui olehmu bahawasanya loba membanyakkan atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela, yang wajib, yang ni wajib syarak lah ni, buat kita dapat pahala, tinggal kita jadi dosa. Wajib atas kita menjauhkannya, menjauhkan dengan banyak berkata-kata tu. Kurangkan cakap. Kadang cakap ni kita tak sedar, kita lukakan hati orang. Bukan tak boleh bercakap, kurangkan bercakap. Kerana apabila loba banyak seseorang atas berkata-kata, jawabnya nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Kita kurangkan bercakap, cakap yang perlu tak apa. Tapi bila banyak bercakap, maka akan terbitlah hak sia-sia, hak tak ada faedah, bahkan melajakkan diri kita kepada nak berkata-kata yang haram. Kata guru buat misal, guru selalu misal lah. Bila mana kita kadang-kadang jumpa orang yang ramah, kita seronok sembang ramah dengan dia. Kali pertama jumpa ramah tak apa, kedua, tiga dia nak jadi lajak kot lain lah. Jadi nak lajak tu yang kita nak sekat tu.
Orang jumpa dengan orang ramah, seronok, bagus. Tapi terlampau ramah kalau sampai 2-3 kali dia nak sembang apa lagi, maka dia akan membawa diri kita kepada lajak, kata guru, permisalkan kepada kami masa duduk mengaji tu. Maka sebab itu kita sama-sama pakat jaga. Kita baca kitab ni, kita jadikan wirid. Kami kalau di pondok habis baca, habis baca, habis baca tu masuk wirid. Bukan suruh apa wirid ni, bukan kita faham kata wirid ni zikir lepas mayang tu je. Wirid masuk duk baca selalu. Orang kata kadang-kadang duk wirid di mulut, ya benar tu, maksud dia duk sebut selalu. Bodoh ataupun apa jahat ke apa, contoh kita kata kat orang, kerja duk wirid bodoh je di mulut, kerja duk wirid bengong je di mulut, contoh lah. Dan apa dia tu? Maksudnya dia duk cakap bodoh je di mulut dia, dia cakap hak tak elok je di mulut dia, contoh. Tu nak misal wirid tu. Jadi kitab ni jadikan wirid, selalu kita duk sebut, duk baca. Supaya jadi peringatan kepada kita. Tu. Jadi kerana apabila loba banyak seseorang atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya, terbitlah daripadanya perkataan yang sia-sia. Dan berkata-kata dengan sia-sia itu sebab bagi gelap jantung, asbab bagi gelap mata hati kita. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab atau asbab bagi mati jantung, mati hati, gelap hati, mati hati kita. Gelap hati tak boleh terima dah hidayah. Mati terus tertutup, tak terima langsung peteri terus daripada kebenaran. Itu nak kena jaga juga ni rupanya no. Dalam soal berkata-kata ni nak kena hati-hati juga. Rupa tak boleh duk biak juga tu. Tak apa, tak boleh. Dia duk jadi punca ni di sini ni. Kita kalau nak tahu penyakit kita sakit apa, kencing manis, darah tinggi, kita pergi lah klinik no, hospital, periksa, cek kita, berjumpa lah sakit apa kita ni. Lah ni kita nak tahu kita di hati kita ni, kita nak cari penawak bagi kat dia. Dia macam-macam penawak duduk dalam kitab kita ni berkenaan hati. Maka daripada awal pendahuluan kitab ni kita dah berjumpa macam-macam penawar. Walaupun sebut di sini penawar untuk hati, tapi punca-punca penyakit, asbab-asbab penyakit semua dah diceritakan. Dah dibagi panduan cara nak berubat. Sebab tu kita kena hati-hati dalam soal ni. Bahkan Sayyidina Abu Darda berkata, la khaira fil hayati illa li ahadi rajulaini munsitun wa'in au mutakallimun alimun. Abu Darda kata tidak ada kebaikan dalam kehidupan kecuali untuk dua orang. Tak ada kebaikan sekali-kali, hanyalah kebaikan tu ada pada dua orang ni. Siapa dia? Orang yang diam, yang faham, atau orang yang bercakap, yang berilmu. Jadi saat nak bertanya soalan, tak apalah sebab dia tak faham ni, diam juga tapi tak faham. Kata Abu Darda, dia diam dalam keadaan dia faham, dia diam. Kalau dia tak faham, tak apalah, dia nak tanya soalan, tak ada masalah. Dan orang yang bercakap, yang berilmu. Orang berilmu tak bercakap, masalah ilmu tak terbit. Ilmu tak keluar lah. Jadi orang yang bercakap, dia ni ada ilmu. Jadi kita boleh ambil ilmu daripadanya. Dua ni ya kebaikan ada pada dua orang ni ya. Kata
Sayyidina Abu Darda. Pun ada lagi daripada Anas menceritakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata dalam satu mafhum hadis dia, matan dia pun ada. Kalau sebut matan dia, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Iman seseorang hamba tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman seseorang hamba itu tidak akan lurus sehinggalah lurus hatinya. Hati dia tidak akan lurus sehingga lurus lidah dia. Seseorang tidak akan masuk syurga jika jirannya tak selamat daripada kata-kata buruknya. Ini dengan sebab lidah kadang kelai jiran aku. Hang ni apa ke? Dia kelai habis jiran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga jika jiran dia tidak selamat daripada kata-kata buruknya seorang tu. Jadi hati kita, iman kita ni takkan lurus hinggalah iman seseorang tak akan lurus hinggalah hati dia lurus, dan tidaklah hati dia itu akan lurus hinggalah lidah dia itu sendiri lurus, baru settle. Dan Nabi buat lanjutan daripada hadis tersebut menyatakan seseorang tu takkan masuk syurga seandainya jiran dia tidak terselamat daripada perkataan-perkataan buruk dia. Kita rajin nak clear ni, sama-sama kita kadang jiran sebelah. Kalau nak bersembang, bila nak bersembang tak ada masalah, bukan nak marah tengah bersembang tu. Jumpa bersembang tak ada masalah untuk hubung silaturahim, tapi jangan melebih. Aci boleh, jangan melebih. Bersembang tak ada masalah, tapi bila lebih dia jadi terlajak. Jadi terlajak ni masuk dalam benda yang Nabi ancamkan kepada kita, Nabi marahkan kepada kita, bahawa dengan sebab lidah kita tadi itu menjadi buruk kepada, menjadi perkara-perkara ataupun hirisan yang buruk, perkataan yang buruk kepada jiran kita, menyebabkan dia rasa hati dengan kita, tak masuk syurga. Allahu Akbar. Semayang kita dah elok dah, puasa dah elok dah, zikir sebagainya elok dah, nuntut ilmu alhamdulillah dah elok dah, kena sangkut hak ni pula dah, tak jadi juga. Sebab itu nak kena berjagalah dalam soal ni. Baiklah, itu sebahagian nota untuk hadis, untuk dalil sebab apalah dibicarakan tentang banyak berkata-kata ni perkara yang dicela. Kita tengok kitab balik. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu, yakni mati hati itu. Dan kerana itu, kerana mana? Kerana dengan sebab banyak berkata-kata tu akan keluar daripadanya perkataan yang sia-sia, dan berkata sia-sia itu sebab bagi gelap hati, bahkan berkata-kata itu sebab bagi mati hati kita itu. Kerana itu tu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kena ambil peduli, kena highlight, kena anggap benda ni besar, kena hati-hati, jangan duk buat benda kecil, jangan duk anggap remeh. Maksudnya sebab tu Rasulullah anggap benda ni sebagai besar dan penting, jangan buat remeh. Dan kerana itulah membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah. Rasulullah highlight kan, anggap benda ni besar, jangan perkecil atau meremehkan.
Maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Arti hadis ini, dan tiada menyembamkan akan manusia atas hidung mereka itu manusia, melainkan yang diketam oleh lidah mereka itu. Artinya, arti yang diketam tu perkataan mereka itu. Kita akan tersungkur, tersembam, kerana kita akan tertanggung kerana perkataan-perkataan yang terbit daripada lidah kita. Maksudnya kita akan menanggung akibat daripada hasil ketaman lidah kita, apa yang kita pertuturkan. Kita akan terima. Satu-satu sikit pun takkan terlepas. Sebab itu, jangan kita mudah-mudah untuk menyatakan, untuk menerbitkan, walaupun banyak orang kata kecek tak kena modal, guna modal air liu. Cakap tak kena banyak, tak duduk sedia modal apa kan. Yang mentang cakap tak kena banyak duit, masuk tandas pun kena RM20. Cakap free lah. Cakap free. Lepas tu cakap ikut dan sampai menyakitkan hati orang. Bercakap sampai menyakitkan hati orang. Dah cakap tak kena modal, kecek tak kena modal. Maka menyebabkan apa? Menyebabkan kita ni bercakap ikut sedap hati. Cuba kalau kecakap kena bayar, mampus diam kita ni. Pakai kata diam kita ni. Pakai kata kita ni, nak bercakap sikit pun, kena fikir lah sebab kena bayar. Tapi bila bercakap free ni, dia bercakap. Dengar perkataan mampus itu, kira bangsa Kedah ni biasa. Dengar orang bangsa KL kata, kasaknya mampus. Biasalah orang Kedah. Daripada kata orang Kedah marah pun dia cakap macam tu. Sakit kepala gila. Dia ingatkan nak jadi gila. Bukan, dia sakit kepala sungguh. Kan. Lapak gila. Lapak sampai nak jadi gila dah. Nak abang kata lapak sungguh. Lengak macam kasak, tapi tak kasak. Biasa cara dia. Kan. Macam tu bahasa dia. Baiklah. Jadi itu hadis Nabi SAW yang memberi amaran kepada kita bahawa kita nanti akan menanggunglah atas setiap tutur kata kita. Sebab tu kita kena jaga tutur kata kita daripada sebarang perkara-perkara yang buruk, yang takut tergelincir kepada buruk, kepada yang menyakitkan hati. Sebab itu kita kena jaga. Allah dia Maha Pengampun. Tapi kalau sama-sama manusia, kita kena minta maaf pula. Ambil kata dia, atau kita ni kata pelik-pelik kat dia, taubat juga dengan Allah. Minta maaf pun kena juga. Minta maaf pun kena juga. Habis itu. Kedua, rawahu Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Atas ni hadis wahal yakubun nasa, dia letak not angka 1 di bawah. Rawahu Tirmizi an Muadz radhiyallahu anhu. Yang kedua, not yang kedua, rawahu Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Atau satu riwayat lagi dia mari awil yasmut. Macam tu.
Kalau hak ni khairan au liyasmut, satu lagi kaedah ataupun riwayat boleh awak mari dengan awil yasmut. Arti daripada hadis ni, barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat. Barang siapa memperakui beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik. Kita mengaku kita beriman kepada Allah, beriman akan hari akhirat, maka hendaklah kita ini berkata-kata akan yang baik-baik lah. Kita mengaku kita beriman, tapi kita rajin duk bercakap pelik-pelik, duk berkata pelik-pelik. Astaghfirullahaladzim. Macam-macam. Astaghfirullah tu bagi kalau cakap benda-benda pelik terus istighfar. Kita ni beza kita dengan para alim ulama, orang-orang soleh. Kita ni terlajak buat dosa baru mengaku dosa. Orang-orang soleh, depa terlupa dekat Allah, dikira depa rasa depa berdosa lah. Kita lupa kat Allah tak apa, kita lajak kena masuk dalam perkara maksiat baru duk kata dosa. Itu beza kita dengan para abidin, hamba Allah yang soleh ni, masya-Allah. Mereka sampai setahap itu, setara itu. Kita terlajak kepada maksiat baru nak Astagfirullahaladzim, aku cakap tak betul dah. Tang tu terlajak maksiat dah, baru nak astagfirullah. Sepatutnya masa bila? Masa tak terlupa dekat Allah dalam hati, masa tu astagfirullah. Tu. Maka kita ni masih jauh hati kita dengan Allah. Maka sembahyang kita hanya bentuk rupa, solat kita, ibadah kita hanya bentuk rupa, hati masih jauh. Perlu kepada mujahadah penyucian lagi. Allahu Akbar. Jadi Nabi kata, barang siapa membenarkan ia barang siapa akan Allah dan akan hari kiamat. Siapa-siapa hak beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata benar. Berkata ia akan yang baik-baik. Berkata ia akan yang sebenar, yang molek-molek. Atau hendaklah dia diam. Kalau tak boleh nak kata hak molek, hak elok, hak sebenar, duduk diam. Ini cakap apa? Boleh? Lepas tu ada lagi sabda Nabi SAW. Nabi sebut apa? Not angka 3 letak di bawah. Rawahul Bukhari an Sahlin As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Man yatawakkalli bima, kat situ betulkan baris, bukan bina, baina. Buat bulat kat baris bawah tu. Bina tu kepada baina. Buat bulat. Bina tu bubuh, buat bulat kan, kasroh pada perkataan bi tu, bubuh baris atas baina. Tu. May yatawakkalli bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkallahu bil jannah.
Artinya barang siapa menjamin ia. Menjamin ia maksudnya sanggup pelihara. Tolong bagi jaminan. Sanggup dia pelihara bagiku akan barang yang antara dua tulang dagunya dan dua kakinya. Jaga barang, jaga perkara yang antara dua tulang dagunya dan dua kakinya, yakni dan barang antara dua kakinya. Dia tulis itu dan dua kakinya. Takdirnya dan barang yang antara dua kakinya. Nescaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, nescaya aku jamin baginya akan syurga. Barang siapa yang boleh bagi jaminan untuk jaga, untuk pelihara barang yang antara dua tulang dagu, yakni lidah, dan barang yang antara dua kakinya, yakni farash ataupun kemaluan masing-masing kita, maka Nabi nak bagi jaminan kepada kita syurga. Siapa tak boleh bagi jaminan untuk jaga lidah dan kemaluan dia, Nabi tak boleh nak bagi jaminan syurga. Lidah ni dia boleh menyebabkan kadang kita tergelincir daripada syurga. Kadang-kadang wal'iyadzubillah terus kekal dalam neraka bila mana kita bercakap benda-benda yang menggugurkan iman. Contoh kita kata apa? Mayang bukan wajib pun kat aku. Duk bercakap apa macam tu? Melawak pun jatuh dah. Lepas tu kena mengucap balik. Boleh kata tak kena mengucap, tak saat aku melawak je, dia buat keras juga. Pakai wal'iyadzubillah kekal di dalam neraka. Lepas tu kita tak boleh buat main-main. Kalau semayang, kawan-kawan kita mengganggu main-main dengan kita. Kalau kita anggap tu main-main, tak apa, takut anggap tu, anggap saja-saja, tak apa, takut anggap tu mayang ni main pilah. Allah bukan nak marah kita pun, Allah bukan wajib kita pun. Okey lah. Baik. Jadi kita, Nabi bagi jaminan kepada kita bila mana kita boleh menjamin kemaluan kita, boleh menjamin lidah kita, maka syurgalah jaminan yang Nabi akan bagi kepada kita. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua kaki itu, mana? Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu itu, lidah. Abang dah. Kita pergi abang awal. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua kaki itu, farash, kemaluan. Ni kita kena jaga benda ni dua ni, insya-Allah Nabi bagi jaminan kepada kita syurga. Tak apalah macam tu. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada yang lebih banyak barang yang masukkan ia ke dalam api neraka. Jadi ditanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana punca, mana marinya jalan yang lebih banyakkan seseorang itu, yang membawa banyakkan di antara kami ni, di antara kita semua ni, barang yang memasukkan ia ke dalam api neraka. Maka bersabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dua yang berlubang. Nabi kata dua yang berlubang. Pertama, mulut. Kedua, farash, kemaluan. Dua-dua hak berlubang ni yang membawa banyak umat manusia ke neraka. Mulut dan kemaluan. Tu. Dan sabda ia, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, wa man kathura saqtuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu wal a'yadu billah fannaru awla bih. Artinya, barang siapa banyak perkataannya, barang siapa tu dia banyak cakap sangat, banyak perkataan terbit daripada dia,
Jawabnya nescaya apa dia? Banyak oleh tersalahnya. Dia banyak bercakap, banyak salah. Kurangkan bercakap, baru kurang salah. Dan barang siapa banyak tersalahnya, nescaya banyak dosa dia. Bila banyak bercakap, jadi banyak salah. Bila dah banyak salah, banyak dosa dah lah. Dan kata Nabi, dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Api neraka ni tukang duk basuh nanti. Kita ni dosa-dosa ni nak masuk syurga boleh, tapi kena basuh dulu dengan api neraka. Kena cuci dulu dengan api neraka. Allahu Akbar. Sebelum cuci dengan api neraka, kena test dululah dengan api lilin di rumah, dengan api gas di dapur. Letak tak payah 5 minit lah. Kira 60 saat sudahlah 1 minit. Kira 1 sampai 60. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pun lupa lah. Tak ada sampai 60 saat. Kalau rasa nak cuci lah segala salah silap kita tu dengan api neraka di akhirat nanti, wallahualam, buat misal je lah. Tapi kalau kita berasa tak boleh, jangan duk terbiang. Kata orang Terengganu, jangan nebeng, jangan melampau. Elakkan lah. Elakkan. Sebab apa? Sebab ini hanya akan membawakan kepada kita binasa diri kita. Kalau atas dunia ni kita nak jaga diri kita daripada binasa dengan macam-macam, daripada perkara-perkara kita ikhtiar. Takut daripada kencing manis, tak mau minum hat manis-manis. Tak mau daripada darah tinggi, tak berapa makan yang kolesterol. Tak mau daripada rasa sakit urat. Dia tak mau makan minum hak sejuk-sejuk. Tak mau daripada rasa mengantuk. Dia tak makan banyak. Ikhtiar habuan dunia. Yang habuan akhirat tak mau ikhtiar, tak mau binasa di akhirat nanti. Kena ikhtiar jagalah. Boleh? Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lagi daripada kata Tuan Musannif. Kita ada 10 minit lagi. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Banyak binasa dengan sebab lidah. Tetapi memada akan dikau kerana menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Quran yang mulia. Sebab kebinasaan bagi lidah ni banyak. Tapi pada dah kalau kita boleh beramal dengan satu ayat ni. Mana tu? Iaitu firmanullah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angka 3 surah An-Nisa ayat 114. Mana ayatnya? La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin ila akhir al-ayah. Sampai akhir ayat baca. Artinya tiada ada kebajikan, bukan kebajikan. Pula baca. Kebajikan. Jabatan Kebajikan Masyarakat, kebajikan. Pening pula. Tanda tulis bagi elok tu kebajikan. Tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik, yakni cakap caraan mereka itu, melainkan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah. Tak ada kebajikan pada hak banyak duk bisik-bisik, duk cakap-cakap. Tak ada. Melainkan kecualilah mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah atau menyuruh kepada kebajikan
atau menyuruh mendamaikan, atau dia usaha dengan suara dia tu, dengan perkataan dia tu untuk mendamaikan antara manusia. Makna ayat ini, la khaira fi katsir min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin, ni makna ni bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan kau. Tak ada lah kita ni duk bercakap benda-benda yang tak ada manfaat kat kita. Tak. Tidaklah kita macam tu. Tahan diri kita. Dan engkau simpankan, tahankan akan perkataan engkau pada perkara yang memberi faedah. Simpanlah. Habuan nak buat benda-benda faedah. Bukan selalu perkataan kita ni boleh diguna pakai ketikanya. Kan? Dulu duk kalut, duk karaoke lagu-lagu hak haram. Ada juga karaoke hak lagu-lagu boleh. Kan? Misalnya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, puji Nabi. Bahasanya karaoke lah, tapi sebut tak elok lah. Mengalunkan. Alunkan ni kalau kata perempuan nak azan pun haram hukum dah. Sedap suara perempuan kau nak dibandingkan lelaki ni. Tapi dia alunkan azan pun haram hukum dah. Jadi misalkan dia guna suara ni, kita semua ni guna suara kita ni pada perkara-perkara hak tak patut dulu. Perkataan-perkataan kita kepada benda-benda hak tak patut. Nanti pada benda-benda kebajikan, Allah tak rezekikan kita dah nak buat. Naya kita. Naya lah kita ni. Sebab itu tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik bicara kita, perkataan kita. Mereka itu. Melainkan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah atau kebajikan, atau yang ni menyuruh kepada kebajikan tak apalah, atau mendamaikan antara manusia, yang ni menyuruh ataupun guna perkataan tu untuk mendamaikan antara manusia. Jadi makna ayat ini ni bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan kau. Tak cakap lah kalau benda tak ada manfaat, jangan duk cakap sia-sia. Ayat Quran kita sebut awal tadi pun macam tu. Dan engkau simpankan, tahankan akan perkataan engkau pada barang yang memberi faedah. Simpan untuk benda-benda faedah sudah. Maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan. Kalau kita buat macam tu, insya-Allah ada jalan untuk kita bebas daripada binasa. Itu cara dia. Jadi bebas, kelepasan daripada kebinasaan tu dunia akhirat. Kadang-kadang orang sebut akibat pulut santan binasa. Bukan nak makan santan, nak makan pulut, tapi kena cari santan bubuh supaya sedap makan. Akibat mulut badan binasa. Bukan badan yang buat silap, mulut. Cakap ni, ya Allah Ta'ala, subhanallah. Cakap ikut dan. Kita pernah belajar di Terengganu dulu. Kalau kata bunyi maki ni, menatang beruk. Tengok saya kawan main berdebak. Ambil. Hak kena apa dah? Kena biji mata. Mata ke hak kata tu? Hak kata mulut. Yang kena mata. Kalau mari kat belah kita mengaji apa duk kot ni lagi masa zaman mengaji. Macam-macam lah perkataan-perkataan huduh. Nak sebut pun tak apa, nak gamak lah. Bodoh lah, bengong lah, bangsat lagi mula bengkak habis. Hak cakap mulut, tapi mulut tak kena. Kadang-kadang sangat berdarah mulut. Sekali-sekala hak banyak kena tang lain. Mulut dia pandai lari. Kena tangan, kena kaki, kena katok. Allahu Akbar. Jadi akibat mulut badan binasa. Akibat mulut kadang-kadang hati yang jadi duk terasa lama. Tu nak kena jaga. Sebab tu kita mengaji hari tu, cerita dah kat kita.
Kalau salah makan, kurang-kurang kita ambil julak, ambil ubat apa hak boleh melawaskan perut kita, ino ke apa, selesai habis. Tapi kalau terlajak kata dia bukan takat sehari dua macam sakit perut, dia makan masa yang lama, malah bertahun-tahun, berpuluh tahun dengan sebab kata-kata kita, orang duk menanggung. Aku tak boleh ingat dia kata kat aku 10 keturunan memang aku tak boleh dengan sebab kata dia tu aku terasa hati. Dia 10 keturunan. Kalau satu keturunan mau 70 tahun hidup, takkan darat 10. 700 tahun pula baru nak selesai. Sebab tu kita nak kena jaga perkataan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita belajar ni kita nak beramai. Jadi kalau kita boleh betulkan semua terus, alhamdulillah. Kalau tak boleh betul pun pastikan bagi kita dapat juga kok mana hari ni satu. Apa dia? Amal pilih satu apa pun hak kita boleh daripada pelajaran kita hari ni. Agak bising sikit kita di kawasan pembangunan ketika ni. Dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat, itu apa dia? Iaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia akan perkataan itu, nescaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat. Hak kata bagi manfaat tu macam mana? Barang yang mendatangkan manfaat tu macam mana, Aziz? Hak kata barang yang mendatangkan manfaat tu, iaitulah perkataan yang mana kalau kita tinggalkan daripada kita bertutur perkataan tersebut, nescaya tak luput pahala akhirat kita. Kita tinggal-tinggal tu, pahala akhirat kita tak hilang. Tapi kalau kita tak tinggal hidup tersebut, pahala akhirat kita hilang. Tu benda hak kata manfaat tak manfaat tu, faedah tak faedah tu. Tu atau faedah dunia yang sangat dihajatkan, nescaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat. Ataupun lah kalau kata kita tak kira akhirat, faedah dunia yang sangat dihajatkan, dengan sebab kita duk pergi sebut benda hak kita hajat tu tak dapat. Misalnya hajatnya tubuh badan ni nak sihat, hajatnya tubuh badan ni tak binasa lah. Tapi dengan sebab kita bercakap ikut dan, akhirnya tubuh badan jadi binasa. Faham? Dengan sebab kita bercakap benda-benda yang tak bermanfaat, akhirnya kita menghajatkan agar badan kita sihat jadi binasa. Kita hajat tubuh badan kita sihat, pergi bercakap ikut dan. Kita hajat kita nak berbaik dengan orang, tapi kita tak jaga tutur kata kita, mana orang nak baik dengan kita? Begitu. Dan barang siapa menyimpankan ia daripada perkataan atas yang memberi manfaat. Kalau kita tahan simpan perkataan-perkataan yang memberi manfaat, macam ni. Dan barang siapa menyimpankan ia, taruh simpan dia daripada perkataan, yakni pada perkataan atas yang memberi manfaat. Dia simpan taruh, dia nak bercakap pada perkara-perkara bermanfaat saja. Nescaya sedikit oleh perkataannya. Kalau kita taruh simpan lidah hanya semata-mata nak cakap hal yang bermanfaat, nescaya kita ni akan cakap sikit je. Rupanya banyak hak tak elok lah kita duk cakap selama ni. Bila kita duk taruh simpan hak tak elok, hak untuk elok-elok saja, yang baik-baik saja, nescaya kita akan dapati pada diri kita tu cuma bercakap sikit je. Jadi macam tu. Rupanya fahamlah kita duk bercakap banyak tu, rupa dia ada banyak benda hak tak elok daripada hak elok. Jadi macam tu. Ni kadang-kadang tu kita jumpa tok guru, dia kadang-kadang tak bercakap banyak.
Tapi orang alim ni kita seronok dia bercakap banyak. Macam yang telah kita baca daripada Sayyidina Abu Darda tadi. Sayyidina Abu Darda kata, 2 orang sahaja yang dikira lebih, iaitu orang yang diam dalam keadaan dia faham. Dia faham dan dia diam. Kalau dia nak bertanya soalan, tak apa, dia tak faham. Orang yang dia faham, dia diam dalam keadaan dia faham. Kalau dia tak faham, dia tanya soalan, itu tak apalah, tak termasuk. Dan orang alim yang bercakap. Kalau orang alim tak bercakap, nayalah kita, tak dapat ilmu. Orang alim yang bercakap, kita dapat kelebihan. Orang yang diam dalam keadaan dia faham pun dapat kelebihan. Kadang-kadang ada juga dia faham, tak apalah, dia nak tanya bagi pihak kita, dia tengok kesian kat kita, dia tolong tanya, tak apa juga tu pun. Baik. Itu kata Sayyidina Abu Darda. Di kalam orang alim ni macam tu lah. Perkataan Nabi SAW ni, hebat tak hebat perkataan Nabi SAW ni, bila dia bercakap, seseorang itu boleh menafsirkan perkataan itu, terutama daripada sahabat radhiyallahu anhu. Mereka boleh menghuraikan perkataan Nabi, hadis Nabi berdasarkan tahap ilmu mereka. Kalau ilmu dia setakat ni, dia akan faham setakat ni. Dia mukjizat Nabi, kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ni ilmu sikit, dia akan faham macam ni, sikit. Kalau orang ni ilmu banyak, dia akan faham banyak macam tu. Sebab tu Nabi ni dia bukan cakap banyak. Nampak? Dan dia tak bercakap yang sia-sia. Bercakap dia berlandaskan wahyu. Jadi dan barang siapa menyimpankan, tahan, taruh ia pada daripada perkataan yang ni pada perkataan atas yang memberi manfaat saja tu, nescaya sedikitlah oleh perkataan dia. Dia pun bercakap sikit. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada faedah. Fikirlah. Sayyidina Umar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum Allah hisab kamu. Sebelum diri kita dihisabkan. Kira siap-siap diri kita ni lebih banyak buat jahat ke, ataupun tak sempat lagi buat baik. Aku ni banyak buat jahat ke, ataupun tak ada langsung kebaikan, duk banyak banyaknya buat benda-benda buruk. Tak ada langsung sembarang catatan amal baik. Allahu Akbar. Ni nak kena kita berjaga dalam soal ni. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, di akhir zaman ni lagilah banyak orang tak tahu dia bercakap. Yang dipanggil oleh Rasulullah SAW sebagai golongan ruwaibidah. Orang dia pandai berbicara tanpa ilmu yang mendalam. Kita ni nak bercara, nak bercakap ni, kalau pastinya bagilah ilmu hak kita mengaji dulu. Modok. Mereka hentam kromo cakap, kadang benda hak tak patut cakap pun cakap juga. Tukar terbit macam-macam lah. Tukar maki ulama dulu tak betul lah, dia aja betul. Rasulullah sebut dalam hadisnya, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ar-ruwaybidatu. Qila wa ma ar-ruwaybidatu? Qala ar-rajulu at-tafihu yatakallamu fihi amril ammah. Nabi kata akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Dibenarkan orang yang berdusta dan didustakan orang yang jujur. Lah ni, orang hak mohong kita kata dia betul. Orang betul pula pergi kata mohong. Ini jadi zaman fitnah lah ni.
Ni yang berlaku sekarang. Dipercayai orang yang kenat, orang hak kenat, orang hak tak amanah, orang tu yang paling dipercayai. Dia ni bagus, dia ni apa, naik pemimpin-pemimpin kenat, hak tak jaga amanah. Dan dikhianati orang yang amanah. Orang-orang hak baik, orang alim pula duk pergi kata macam-macam. Tuk-tuk guru ni apa, penunggang agama dan sebagainya lah. Ni berlaku dah. Mari dah hak Nabi kata dulu. Nabi kata dulu, bukan baru hari ni. Hari ni kita baca dia dah. Kita baca. Ya. Dipercayai orang khianat dan dikhianati orang yang amanah, serta orang ruwai bidah telah berani angkat suara. Orang ruwai bidah ni telah berani angkat suara dia. Maka tak apalah, ditanya kepada Rasulullah, siapakah ruwai bidah itu? Bagi dia menjawab, orang yang tak tahu apa-apa tapi berani duk bercara masalah umum. Dia tak tahu apa, tapi duk cakap soal-soal hak sulit-sulit ni. Kalau nak cerita ajak kepada kebaikan ke, ajak kepada ma'ruf, takat kita tahu, tak apa. Ni cerita macam-macam ni. Benda hak hakikat apa ni? Makrifat apa ni? Dia sendiri pun tak ketahuan mana lagi. Dia sendiri pun sembahyang tak ketahuan mana lagi. Cara ni Allahu Akbar. Ini yang sedang berlaku sekarang dalam zaman kita. Ni hak duduk dalam ni tak apalah, duduk di luar kan, ujian kat kita belakang. Baik. Tu dalam soal yang membabitkan kita duk baca tajuk banyak berkata-kata. Kita baca tak ada habis yang ni. Ni nak habis hak takat hari ni saja. Maka tak apalah macam tu. Akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu. Gantilah, kita gantilah hak benda tak berfaedah tu. Katakan kita selalu duk rajin duk bercakap apa, tak habis nak kena ganti. Ganti. Nescaya adalah ia untung yang sangat besar. Untunglah kita. Kerana zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong mah. Zikrullah ni, kata Tuan Musannif, menyerupai sepotong emas. Kalau cari hadis-hadis ni, kita akan jumpalah macam apa Nabi Ibrahim sendiri di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak turun daripada Mi'raj, peristiwa Isra' Mi'raj, dipesankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pesan kepada kita, kepada Nabi untuk ceritakan kepada kita tentang buat mahligai dalam syurga. Apa dia nak buat, cara nak buat mahligai dalam syurga? Buat rumah besar pun seronok dah. Ni buat mahligai macam mana tu? Ucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Buat mahligai banyak-banyak dalam syurga. Macam tu lah. Mudah tak? Mudah je, tapi dia jadi susah. Pasal apa? Pasal banyak nak bercakap yang sia-sia. Macam tu kan. Selawat pun kita jarang nak menuturkan selawat. Tuturkanlah selawat. Mudah sebenarnya, benda ni simple dan mudah, tapi jadi payah sebab kita tak biasa. Tu ya. Kan, sebelum makan baca doa. Benda mudah ya, tiap hari makan, tapi kita tak biasakan diri. Kadang-kadang ambil suap pun mulut terus. Doa tak ada baca. Tambah-tambah lagi kalut. Tak kalut pun tak baca, kalut. Ke laut terus kita. Pakai tak baca dah. Kau nak baca doa Bismillahirrahmanirrahim, tak baca juga. Kau terlajak teringat tengah-tengah, aku dah makan ni, tak baca doa lah. Baca tak masalah. Sebab setiap kali kita telan makanan tu, dia akan jadi darah. Bila tak mula dengan Bismillah, kalau iblis, syaitan lah yang akan masuk melalui saluran urat-urat nadi kita, bernyut di sana. Hasil daripada darah tersebut, kita pun jadi malas nak beribadah. Itulah hukum haram tidak.
tapi ada efek-efek dia tu, kesan-kesan dia ada. Sebab tu kita nak kena jaga. Jadi kerana zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong mah. Ambil masa sikit nak bagi habis sampai stesen Dia baca kitab ni macam ni nak kena berhenti betul stesen. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang keras. Perkataan hak terbit daripada mulut kita, hak tak ada faedah, dia macam tanah keras. Ketui tanah keras. Ini jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Kalaulah perkataan tu tak ada dosa, dia macam tanah keras lah. Maka jika ada padanya dosa, macam mana pula? Nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api. Dan yang demikian itu meninggalkan emas dan ambil sepotong api tadi, sepotong api tadi itu rugi yang sangat besar. Mah pi tinggal, pi ambil api. Buat apa ambil api? Okay. Buat apa manfaat kita nak ambil api Salah letak, terbakar. Kalau kata api untuk kemanfaatan, tak apa. Kalau letak pilihan di antara api dengan mah, kita nak pilih mana? Pilih mah lah. Kalau kata bangsa dunia, nampak. Tapi ingat, dunia bukan tempat balas. Kalau dunia ni tempat balas, kita sujud hak subuh tadi jemaah, Zuhur lagi nak sujud, dapat 270 misalan atau RM27. Kalau macam tu pekat penuh Masjid Surau Belaka. Maka bukan tempat balas dunia ni. Tempat balas di mana? Akhirat. Dunia ni kalau betul berharga, Nabi kata, nescaya sebesar sayap. Kalau kata dunia dia ada nilai dia walaupun hanya sebesar sayap nyamuk, katakan. Sayap nyamuk besar mana? Kecil lah. Kalau kata dunia itu ada nilai setara tu, nescaya seteguk air pun takkan dapat dinikmati oleh orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi nak abang kata dunia ni bukan tempat balas dan bukan tempat yang kita nak ukok-ukok. Tidak. Ukok di mana, balas di mana? Akhirat. Maka sebab itu kita jangan ingat buat di sini dapat di sini. Tapi ada hak Allah balas siap-siap di sini, ada. Sebagai pengajaran kita, misalnya derhaka, dapat terus. Derhaka kepada mak dan ayah, dapat terus. Ini selalu dapat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Kadang-kadang derhaka kepada Allah, Allah bagi sifat Rahman, kasih sayang dia. Buat supaya mudah-mudahan ada jalan untuk bertaubat, ada masa untuk taubat. Dah tak taubat juga, lajak juga, tak upaya. Baik. Habis itu. Jadi kita jangan tinggal mah, kita duk pergi ambil api sebagai ganti. Ambil mah. Ketui tanah keras tu umpama misal kepada perkataan yang tiada bermanfaat dan tiada dosa pada dia. Cakap apa? Cakap biasa-biasa, tak ada apa-apa makna. Tak menyakitkan hati orang, tapi benda tu sia-sia, tak ada makna pada zikrullah, pada mengingatkan akan Allah, tak ada. Tu macam sepotong seketui tanah keras. Tanah keras pun jangan buat pasal baling kat orang sakit kau. Tambah baling api, lagi menyakitkan. Baik. Jadi macam itulah perumpamaan kepada kita. Jangan kita tinggal benda-benda ketui mah, yakni kita tak mau menyebutkan benda-benda zikrullah, benda-benda yang mengingatkan akan Allah. Kita duk pergi pulak cakap hak sia-sia macam seketui tanah. Bahkan kita duk pergi melarut lebih-lebih lagi, cakap benda-benda yang menyakitkan. Kita duk pergi ambil api ganti kepada mah. Masya Allah. Sebab itu hati-hati dalam perkataan kita, insya-Allah. Itu saja untuk pagi ini. Kita berhenti dan kemudian kata, maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan, segala negeri dan segala adat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Ada soalan? Macam mana ada yang menyatakan mulut dia jahat tapi hati baik. Mohon ceramah. Pencerahan. Mohon pencerahan. Macam mana yang kata saya ni mulut ya jahat, hati baik. Sebenarnya hati ni raja. Dia penentu tubuh badan kita nak jadi elok ke jadi tak elok. Kata orang ulama, punca kalau tengok ayat Quran lagi sebut dah hati ni raja. Jadi apa dia yang kita faham? Dia ada orang mulut jadi tak elok tu. Maksudnya hati tak elok dah. Kadang-kadang ada juga kita jumpa hak jenis kata macam ni. Dia kata macam mana? Dia kata luaran je nampak macam ni, tapi hati elok. Kita nak berubah pun biar hati kita ikhlas. Hati tak elok, hati tak ikhlas dah tu, duduk luar pun nampak tak elok tu. Sebab itu tak boleh kita gunakan alasan macam tu. Perelok bagi elok. Maksudnya kena serentak lah. Luar pun kena elok, dalam pun kena elok. Allah bagi azab ni bukan pada dalam saja. Luar pun kena juga. Takkan kita nak jaga hak luar saja, dalam kita tak mau jaga. Jadi kedua-dua perlu dijaga. Sebab tu tasawuf dia jaga ibadah hati, fiqh dia jaga ibadah luar, tauhid dia jaga keimanan kita kepada Allah supaya kita ada iman nak masuk dalam syurga. Semua perkara nak bawa kita masuk ke dalam syurga. Sebab tu 3 elemen ilmu ni jangan kita pisah-pisah, jangan kita duk pilih-pilih. Kena belaka. 3 ni wajib fardu ain. Dan ilmu ni tak banyak mana pun, sikit je. Kalau sifat 20 sifat tu kita kena mengaji bagi laik bagi elok, termasuk perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara ghaib yang diceritakan. Tak banyak pun macam kitab cahaya pengenalan kita tu. Tak banyak pun dia cerita. Begitu juga dalam soal fiqh. Tak banyak juga dalam soal fardu ain kita. Begitu juga dalam soal tasawuf. Tak banyak juga nak cerita pasal 20 sifat puji, 20 sifat keji. Yang tu je. Tapi kita tak ada masa no? Maka sebab itu kita cari jalan untuk kita buat juga pengajian online ni, nak melepaskan diri kita masing-masing daripada tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis, wallahu a'lam. Habis. Di Facebook tak ada soalan. Macam mana cara nak mulakan daripada perkataan tak elok kepada zikrullah seandainya tak sengaja mencarut? Okey, ini soal biasa. Kebiasaan ghalib kita duk cakap merapu, cakap mencarut, cakap tak elok. Macam mana cara kita nak elok? Selalunya kalau duduk seorang kita tak mencarut ke? Kalau duduk seorang kita tak cakap merapu ke? No, duduk diam seorang-seorang. Kalau itu kena menyendiri ya, Ustaz. Ajak diri, Ustaz. Nah. Keluar ketika perlu, ketika sembahyang Jumaat, ketika nak makan, kita nak sembahyang Jumaat. Hal lain menyendiri. Kan? Menyendiri. Nak ajak je, dah biasa tak apa dah. Biasa tak apa dah. Sebab dah biasa cakap macam tu. Jadi cakap macam tu sebab rajin duk bercakap dengan orang. Dia cakap dengan orang, dia akan terbit lah benda-benda macam tu. Boleh lah. Tu sebahagian daripada tips awal lah, petua awal. Habis soalan. Baik, InsyaAllah kita jumpa semula pada besok hari untuk sambungan bahagian kedua. Saya rasa dalam bab kata ni kita akan pecah kepada 4 bahagian, 4 sesi. Panjang jugalah. Tak apalah, untuk ajar hati kita dan didik hati kita insyaAllah. Dan kita sasarkan ni hari ni minggu yang ke-10 sesi yang pertama. Duk kira-kira kita dah ada lebih kurang ni siri yang ke-19 begini. Kita sasar cuma 40 siri. Kita sasar insya-Allah 40 ke 50 siri ya insya-Allah. Kita khatam dan selesailah tanggungjawab fardu ain kita dengan Allah. Kita tahu dah mana sifat 10 sifat terpuji, mana 10 sifat keji. Alhamdulillah. Tinggal lagi nak amal. Tak mengaji, alhamdulillah selesai dah. Tak kena tanya dengan Allah, kenapa kamu tak mengaji?
tentang sifat-sifat hati yang perlu diibadahkan hati. Tak kena tanya dah. Yang kena tanya pandai awak tak amal hak tu lah. Kalau tidak jenuh. Kenapa tak mengaji lagi, lepas tu kena seksa tak amal lagi, berat. Ni kita lepas dah ni. Masing-masing pakat lepas dah dengan tanggungjawab kita insya-Allah noh. Itu saja. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. InsyaAllah untuk esok pun tidak ada, kita cuti daurah online berseri kitab cahaya pengenalan kita. Minggu depan pula baru ada. Mungkin minggu depan pun 2 siri, minggu sekali lagi pun minggu khatam kita buat 2 siri juga. 10 siri je semua. Minggu depan hari Jumaat siri yang ke apa? 7. Hari Sabtu siri yang ke-8. Minggu hak sekali nu lagi pula Jumaat siri yang ke-9, Sabtu khatam siri yang ke-10. 10 siri. Kita simpan semuanya. Yang tertinggal boleh ikuti di YouTube untuk pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Yang minggu lepas pun kita tak ada upload lagi. Mohon maaf, minggu ni agak sibuk sikit. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, semua para penuntut ilmu kita. Mudah-mudahan kita terbebaslah daripada hutang kita dengan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengisi pengajian kita ini. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.